maha guru. Wa ya tabibul hadith fi ilalih, wahai doktor hadis dalam cacat cela hadis. Untuk kajian yang mendalam. Kadang-kadang kata Ali Al-Madini, rubbama bahathtu an ilalil hadith wa fattashtuha, dan aku menyemaknya, summa adraktuha, kemudian aku mendapati ilal tahun-tahun dia tengok satu hadis baru dia jumpa, oh ada cacat, ada kedhaifan, ada kelemahan. Syarat kan, itu adalah gaya para ulama. So Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan banyak lagi kisah keajaiban. Jap. Boleh tak? Tunggu Adam kot. Tunggu Adam. Okey, tak apa. Macam ni, siapa-siapa yang datang nak tanya soalan, request. Sebab saya rasa tak stable. Dalam ada 1,000 lebih yang join malam ni, takut bug apa semua, takut tak stable lah. Request pun tak ada. Tak keluar kat saya punya ni. So kita, kalau yang lain, cuba bagi emoji sikit yang 100% tu. Boleh ke? Okay. InsyaAllah. Boleh. Okay, ya. Ramai ni. Okay. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurang ilmu, kurang faqih kalau nak bandingkanlah dengan gegasi-gegasi yang ada dengan saya malam ni, macam Ustaz Adin, Ustaz Adaiman yang merupakan mentor saya. Also dengan inilah, kenapa kita ada space ni, macam Hasif dah kritikan, walaupun tak ada pun sebenarnya terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Hadis-hadis yang tidak menepati hawa nafsu dia, so dia pun cuba nak cari loophole, cuba nak cari kecacatan, isu walaupun tak ada pun sebenarnya. So this is wrong. So tu benda pertama. Benda yang kedua ialah, when it comes to learning about religion, it's very important that kita tidak pandangan tertentu dalam agama kita ni, sebut benda ni, sebut benda tu, dia rasa macam, kalau aku ambil pandangan ni, macam mana kawan non-Muslim aku? Macam mana persepsi non-Muslim? Macam mana orang kata nanti kalau ada orang kata persepsi buruk lah kan, daripada kaum non-Muslim ke ataupun liberal ke apa sebagainya, tak kisahlah, whoever it is. So benda ni kita kena tengok balik. Kita kaji, kita sebenarnya agama ni nak cari sampai bila-bila pun takkan sesekali redha dengan kamu, melainkan kamu ikut millah mereka, ikut ajaran mereka. So kita pesanan pada diri saya dan pada orang lain, kita tak usahlah sibuk-sibuk nak orang kata cari validation from orang lain lah. So kita belajar agama ni, kita cari redha Allah, tu yang paling penting. And Allah bagi ancaman protector, orang kata wali, pelindung ataupun penolong daripada Allah. So ni satu ancaman lah, pada reminder lah kepada kita semua. Kenapa kita study agama kita ni? Because of nak cari kebenaran ke, nak cari redha Allah ke, atau macam mana? Tu pandangan dalam agama ni, we always have to think the repercussion and implication pandangan kita ambil ni. So contoh,
kata tadi tentang hadis Sahih Bukhari kan, yang menyebut tentang riwayatkan Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi umur 6 tahun bersama dengan baginda umur 9 tahun. Kan? Hadis ni kalau kita tengok hadis-hadis yang lain tu kita nak letak mana? Nampak tak? So the repercussion, the implication of kita kata hadis pasal umur Aisyah ni tak sahih kot, lemah kot. Okay, kita senang kata macam tu. Hadis-hadis yang lain tu yang pakai sanad yang sama tu. So we always have to think the repercussion, the implication of and untuk try to be fair lah to every arguments kan. So pertama sekali kita akan sebut tentang hukum nikah bawah umur ni, and then next kita akan bincang serba-serbi tentang anthropology of child marriage ni. So child marriage ni dari sudut sejarah and anthropology dia macam mana. And yang ketiga kita akan tengok kritikan lah yang orang or is it immoral, and kita akan bincang sikit lah. Okay, so going to the first part, hukum nikah bawah umur atau tazwijus saghir awis saghirah dalam istilah fiqh dia. Nak sebut ni berat agak. Okay, so nikah bawah umur ni ulama sepakat ataupun ijma' tentang bolehnya nikah bawah umur ni. Boleh rujuk surah At-Talaq, surah 65 ayat yang keempat, mana Allah SWT berfirman, maksudnya, dan wanita-wanita daripada kalangan kamu yang putus asa, yang putus datang haid, which is menopause, jika kamu menaruh syak terhadap tempoh iddah mereka, maka iddah mereka adalah 3 bulan. And so kalau setengah translation lain dia kata yang belum datang haid. Kalau kita pergi pada tafsir, tak kisahlah either classical ataupun modern tafsir pun, kita pergi pada yang mainstream macam tafsir Ibn Kathir, frasa wallahi lam yahidna ni merujuk kepada perempuan yang belum mencapai usia balik kerana usia muda. So kalau dorang ni yang tak balik ni nikah, and kalau orang kata cerai, iddah yang sebut dalam Sahih Bukhari tu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya bintu 6 sinin wa dakhilat alaihi wa hiya bintu 9 wa makathat indahu 9. Maksudnya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengahwini Aisyah ni semasa Aisyah umur 6 tahun, dan beliau bersama dengan baginda ketika umur 9. Perbezaan pandangan pun sejak berkurun lamanya tentang bolehnya hukum nikah bawah umur. Ni termasuklah Imam Syafi'i sebutkan dalam Ikhtilaful Hadis, Imam Ahmad. Ada orang pernah tanya Imam Ahmad, boleh ke orang kata bapa nikahkan anak perempuan yang kecil? Imam Ahmad kata laisa bainan nas fi hadza ikhtilaf. Maksudnya tak sebut ulama-ulama yang mengatakan benda ni sebenarnya ijma'. Okay, so kesimpulan yang saya nak bawa kat sini ialah nikah bawah umur ni, child marriage ni adalah benda yang diharuskan, dibolehkan secara ijma'. Benda ni dah berkurun lamanya kan. So that's the first thing dulu. Okay, bercakap tentang hukum, bila kita kata harus ataupun dibolehkan, bukan semestinya benda tu digalak. Islam tak macam tu. Islam it came just untuk regulate benda ni. Nikah bawah umur ni memang dah ada dah pun, and which saya akan explain detail nanti. Dia memang dah ada dah. So Islam datang ni is just untuk regulate benda tu. Sama juga macam sistem hamba, memang dah ada, is just there untuk regulate benda ni. So tu dulu. Now coming to, memang dorang lontarkan kritikan terhadap pandangan ni, and cara dorang hujah adalah dengan mengkritik Sahih Bukhari lah. So ada setengah orang kan, kita tak payah sebut lah siapa kan, dia bila dia terdedah dengan pandangan ni, terus dia kata ada scholars sebut ni, so apa yang saya pegang ni pun apa yang scholars pegang juga. So approach kita sebagai orang awam sebenarnya salah tau begini. When it comes to dalam apa-apa kes sekalipun, apa-apa isu agama sekalipun, of course kita akan jumpa pandangan yang syaz. Contoh, minum arak.
Yang ni saya tak nak sebut nama ustaz ni sebab dia famous gak, tapi dia pernah disebut bahawa arak ni kalau tak diperak daripada anggur maka dibolehkan. So nampak tak? Kalau kita nak kata kita pegang pada pandangan ulama, benda ni hujah ni rapuh tau. Kita belajar agama ni nak cari kebenaran ke atau kita nak cari pandangan yang menurut hawa nafsu kita. So Allah Ta'ala ada bagi ancaman lah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ jalan orang-orang mukmin, kami akan biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu dan kami masukkannya ke dalam neraka Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. So it's very important lah untuk kita tengoklah dalam bab ambil pandangan ulama ni, kita ambil pandangan yang syaz ke, pandangan yang jumhur, yang ijma' ataupun sebagainya. Dan dalam kes ni, it is lagi dah. Sebab memang dari zaman dulu dah sebut dah benda ni. Okay, so sebelum I go to the next point, saya nak huraikan satu bab lagi, which is boleh tak kalau zaman sekarang ni ulama dia ataupun kerajaan mengeluarkan orang kata regulation tak boleh kahwin bawah umur. Katakan kalau kahwin tu hanya setengah di situ untuk regulate masalah ni, maka no problem. Sama juga macam sekarang ni COVID-19, kita nak rapatkan saf kan. So rapatkan saf ni banyak sangat orang kata hadis Nabi lah kan yang sebut tentang rapatkan saf ni, sawu sufufakum kan, fa inna taswiyata sufu min tamamis solah. Meluruskan saf ni adalah sebahagian pada kesempurnaan solat. Tapi disebabkan COVID ni, the cultural shift because of ada orang kata ada sekolah dan sebagainya, sistem kita pun berbeza dengan sistem zaman dulu, yang mana kalau kita membenarkan nikah bawah umur ni akan menyebabkan orang menggadaikan pelajaran dia untuk lead to other problems macam divorce dan sebagainya, which is by the way divorce paling banyak sekali adalah dalam kalangan pemuda. First thing yang saya nak huraikan in general hukum child marriage ni. The second thing is dari sudut anthropology. So rasanya benda ni kita pun sedia maklum kot. Kalau tak sedia maklum, I'll just share it again here. Child marriage ni adalah benda yang uruf, benda yang memang menjadi kebiasaan dari zaman dahulu, even up until few decades, banyak zaman dulu sampai about 200 to 150 years ago. So ni ada satu kajian lah menarik, ada satu journal ni ditulis, tajuk dia Age of Consent, A Historical Overview. Ni boleh search lah dekat Journal of Psychology 2008. Dia kata, yang penulis dia adalah Vern Bullough, dia kata age selalunya dia seiringan dengan waktu balik, umur balik. Although at sometimes it has been as early as 7. Bukan setakat umur balik je, boleh jadi dia lagi awal lagi daripada tu, which is umur 7 tahun. So sepanjang sejarah benda ni tak ada masalah pun sebenarnya. It's only true and nak ada kerjaya memerlukan kita nak belajar dengan waktu yang panjang, and kalau nak belajar of course is incompatible lah, orang kata kan, incompatible kalau kita nak berkahwin pada waktu tu. Walaupun bagi setengah orang boleh, but I mean in general population tak semestinya begitulah. Okay, so kesimpulannya kat sini, child marriage ni is something yang normal throughout history ni, berlaku secara orang kata ada lambakan child marriage zaman dahulu. It doesn't mean that is correct. It doesn't mean that is morally acceptable. Ni satu ujian menarik. InsyaAllah kalau penutup ada masa, saya akan cakap pasal benda ni lah. But kita pergi pada hadis lah, straight pada hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari ni. So for this part, try untuk explain. Kalau ada yang tak faham ke apa, boleh DM ataupun boleh tanya soalan nantilah. Okay, so perkongsian yang saya dapat ni
banyaknya saya ambil manfaat daripada ni lah. Of course, Maulana Nansai, Dr. Kamilin yang memang dah terangkan benda ni berjam-jam dah. It's just that I conclude and then I share dekat sini lah. So, sanad, tapi kesemua jalur sanad ni, dia berbalik kepada Hisham yang meriwayatkan daripada bapanya, which is Urwah ibn Zubair al-Awwam, yang meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Okay, so itu dulu, faham? Ada beberapa jalur sanad. Sanad ni bersambung akhirnya kepada Hisham. Hisham daripada Urwah. Urwah daripada Aisyah. Okay, itu dulu. So, ataupun celaru, especially masa dia dah tua. So, benda ni, sebagaimana kata Maulana Nasai, benda ni assumption, tak betul. Kalaulah ada kecacatan, of course, dah disebutkan, dah direkodkan dalam kitab-kitab ilal hadis. And Adam cakap tadi, kitab ilal hadis ni kitab yang meriwayatkan every kecacatan pada ingatan dia berkurang, tapi tak pernah ingatan dia bercelaru. So ni boleh rujuk tulisan Dr. Kamilin jugalah. Okay, so tu benda pertama. Benda yang kedua, yang disebut dalam kertas kerja Maulana Asri tu, dia kata Hisham tu, betul lah. Kufah Basrah ni banyak, especially Kufah, banyak berlaku peristiwa fitnah dari situ, kan. So, orang kata kalau daripada orang Kufah ni, kita kena berhati-hatilah dengan riwayat orang tu. So, itu yang disebutkan oleh antara hujah yang disebutkan oleh Maulana Asri. Padahal sebenarnya benda ni tak betul. Hisham dia ada sampaikan hadis ni pada perawi-perawi selain daripada Kufah. Dia kat sini ialah dia ada perawi-perawi lain selain daripada Kufah yang ambil hadis daripada Hisham. Tu je kita kena ingat. So tak semestinya daripada Kufah je. Okay, tu satu sudut. Dari sudut kan, macam apa ni, Sufyan Thauri dan sebagainya kan. So orang-orang semua ni they are all top gun dalam hadis. So Maulana Nasai kata, kalau kita tolak semua perawi Kufah ni, nescaya takkan ada satu hadis pun akan sampai kat kita hari ni. So nampak tak, dia berbalik pada implication yang saya sebut tadi. Kalau kita tolak satu hadis because of hujah ni, hadis-hadis eventually akan tolak. So ni menyebabkan kita tak konsisten lah dengan, orang kata konsisten dengan usul hadis lah kan. So pesanan saya pada siapa-siapa lah, tak kisahlah, kita tak sebutlah sesiapa, we always have to be mindful of satu pandangan agama yang itu satu. And then next thing is tentang Abdul Rahman ibn Abi Zinad ni. So the reason, macam ada banyak hujah je Maulana Asri kata kan, tentang kenapa Aisyah umur nikah ni bukannya 6 tapi sebenarnya lebih daripada tu kan. Ada yang sebut 16, ada yang kata 17, 19 dan sebagainya, tak kisah, tapi kiranya belasan atas lah, bukannya 6 tahun. Dan bersama dengan akal orang berbeza kan. So bagi setengah orang, kalau dia kata Aisyah ni muda sangat, orang lain kata tak ada masalah pun muda kahwin macam tu. So kita tak delve into hujah dari sudut matan tu, kita go to yang sanad ni lah, which is Abdul Rahman ibn Abi Zinad. Abdul Rahman ibn Abi Zinad ni, imagine sikit lah, saya tak ada whiteboard so macam kena imagine sikit. Asma binti Abu Bakar ni, kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia meninggal tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah. Waktu usia dia 100 tahun. So kalau 100 tolak 73, maksudnya before Hijrah tu umurnya dalam 17. Kan? And kalau umur 17 maksudnya bila Aisyah dah Hijrah, kahwin dengan Nabi pada tahun 2 Hijrah tu, patutnya umur dia ni adalah pandangan lemah. Abdul Rahman ibn Abi Zinad ni, dia bersendirian dalam meriwayatkan benda ni. Bahkan dia ni pun sebenarnya tak pernah pun
Senang kata kat sini, pendeknya riwayat ni terputus lah kan, terputus sanad dia. Pandangan yang betul, lah umur dia 6 tahun dan bersama dengan Nabi apabila umur 9 tahun. Betul lah. Faham ke semua ni? Ke takutlah kalau shock sendiri kan? Rasanya ramai orang faham. Adam, Luqman faham. Tak tahu lah kalau yang bawah-bawah ni. Yang disampaikan, dilontarkan terhadap hadis Aisyah ni, tak kisahlah dari sudut sanad ke matan ke, tapi yang saya bahaskan dari sudut sanad je. Riwayat daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha ni, bukannya satu hadis je dekat Sahih Bukhari ni. Boleh kata tak lebih umur Aisyah je. Umur berkaitan dengan wuduk, tentang solat, tentang sifat ambil agama ni besar. Okay. So tu habis on that part. So saya nak bincang tentang itu morally acceptable. Ni kalau kita berhujah dengan orang atheist lah. Masa saya pergi live, orang kata nak nampakkan Islam ni teruk kan. So memang modal ni je dia pakai. And pernah one of orang kat situ, orang atheist tak silap saya, dia kata just memang one of Masya Allah, one of orang kata gifted lah. Saya pun cari jawapan juga persoalan ni dah lama dah, tapi akhirnya jumpa juga. So ada Akil kat bawah ni. So kalau Akil rasa saya silap ni boleh betulkan lah. So child marriage ni is in of itself immoral. So tak kisahlah kalau orang tu ada consently immoral. Satu lagi ialah conditionally immoral. So contohnya, let's just say ada orang kata perbuatan it has to be within marriage apa semua, tapi in general just nak bagi mudah faham, kalau ada consent boleh, kalau consenting adults boleh, kalau ambil categorically immoral, okay, kita pun boleh juga buat categorical statement, categorical moral statement. Dia prepared nak terima kita punya categorical moral statement? Of course not. I mean, mesti dia akan kata tak ada masalah pun. So benda ni immoral kalau contohnya ada faktor abusive, ada faktor orang kata melalaikan moral ataupun immoral, ataupun is it conditionally moral or immoral. So sekadar tu je lah daripada saya. Ada lagi sebenarnya nak sampaikan ni, tapi betul means bukan semestinya, ni kaedah, ambil kaedahnya, bukan semestinya apa yang syarak haruskan dia totally kita galak. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata al-yawma uhillu lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal yang berketurunan ahli kitab lah kan. So daripada nas Al-Quran dia harus, tapi kita nikah dengan ahli kitab, sedangkan dalam nas Al-Quran harus. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar, bukan kamu nikah dengan, saya benci dan saya larang kalian nikah dengan ahli kitab, sekalipun harus syar'an, kerana ada kondisi dan keadaan. Islam melihat kepada kemampuan, Islam melihat kepada capability kan. So berdasarkan semua ni dalam nas syarak, namun adakah semestinya ia digalakkan dan boleh diamalkan? Itu merujuk kepada autoriti oleh condition rakyat, gaya kehidupan mereka. So atas dasar itu mereka menetapkan hukum dan sebagainya. So apa yang SG cakap itu adalah perkara yang tepat. Tengoklah macam mana. So kita teruskan kepada speaker kegemaran ramai. Rasa kita tak pernah dengar pun cerita ni pasal Al-Imam Al-Bukhari. Cuba silakan. Malam ni bukan forum halwa perdana ke apa. Kita Ustaz Adin dengar ke tak? Nak memanjangkan, orang cakap nak memanjangkan tapi takut panjang juga kan. Tak apa, boleh. Tak apa. Malam ni panjang-panjang pun tak apa. Sesi saya santai je sebab kita dah Betul. Kita dengar, yang penting kita dengar, and then kepahaman tu Allah yang bagi. Kita tahu yang dalam di kaki mereka. Dan saya cuma nak bercerita je lah sebab mungkin itu yang saya
belakang dia macam mana. Suka saya nak ulang balik apa yang disebut oleh Ustaz Adam. Ini umpama hasil daripada gabungan seorang ulama dan juga seorang wanita yang ada karamah, ataupun wanita saleh, bahawa nak membesarkan anak ni ataupun nak menghasilkan anak yang hebat ni, dia melibatkan anak yang hebat ni adalah lahir daripada yang kata good parent kan. Dan selepas Al-Bukhari itu membesar, ada banyak segan dengan Al-Bukhari. So antara yang saya terus je cerita Boleh. Hadis Sari pun ada banyak Ibn Hajar kisah-kisah yang dekat dan rare tentang Imam Bukhari. So antara yang menarik. Saya Kalau problem internet saya, yang lain dengar macam mana, okey ke? Kalau saya tersekat-sekat. Kita juga tak clear. Lelaki yang tak banyak makan, dia jarang makan kenyang, dan biasanya yang dikatakan oleh sahabat dia, katanya Ibn Abi Hatim, Bukhari ni dia seorang yang bertubuh sederhana je. Dia tak terlalu besar dan tak terlalu kurus. Nampak kat sini ada akil. So dia ni semua tak banyak makan di situ. Yelah, yang banyak makan saya je Ustaz. Yang lain tak banyak. Dia pun banyak Ustaz Adam cakap tadi. Bila kita dengar nama Al-Bukhari ni, orang kata seluruh timur dan barat akan terasa dia punya haibah, dia punya dan juga hamba. So antaranya Imam Al-Bukhari pernah sebut bahawa ini antara Imam Al-Bukhari cakap maksudnya kita belajar dengan orang yang betul, dengan guru-guru yang kata kibar kan, dengan profesor, dengan doktor, maksudnya kita belajar jadi ahli hadis. Kita orang-orang yang sezaman dengan dia, yang sebaya dengan dia, yang sama belajar dengan dia kan. Kita kadang-kadang kalau kita dah sepandai kan, diri kita sendirilah, kita dah rasa ambil ilmu daripada orang-orang yang sezaman dengan dia, yang sama level dengan dia. Even kita ni lagi pandai daripada dia. Sebab boleh jadi ada benda yang kita maksudnya lemeh lah. Sebab tu orang kata biasa-biasa je lah. Tapi Imam Bukhari tetap ambil riwayat daripada dia. So Imam Bukhari sendiri beritahu yang tak mengenal siapa. Asalkan dia cakap tu benda yang betul, benda yang tepat, benda yang orang kata factual. Bila kita belajar tentang kritik dan juga sanad dan juga jarah wa ta'dil, kita akan jumpa bahawa ahli hadis ni rata-rata dan dia sangat. So pesanan ni belajar daripada semua lapisan masyarakat ni menunjukkan Bukhari ni adalah orang yang mesra rakyat lah. Tapi katakan dia seorang yang macam kita dah pandai, tu kita tak nak dengar kuliah maghrib ni macam alah, ustaz ni belajar kan yang tahu sangat kan, ustaz kampung kan, pernah tak kan. So kisah yang seterusnya boleh dengar suara saya? Saya takut saya cakap di sini Hasif, okey, boleh buat yang 100 lah kalau korang clear. Kalau tak clear buat meme lah. Okey, sambung. Al-Bukhari juga sepanjang dia belajar, dia pernah miskin. Belajar tak pernah susah ni macam pelik sikit lah. Unless dia anak orang kaya lah, dia tak pernah hadap susah kan. Tapi bagi orang-orang yang menempuh jalan ilmu ni, tak ada duit nak makan, tak ada duit nak beli buku, nak pergi gerak sana sini. So duit ni adalah benda yang sangat penting. Kita tak boleh nafikan duit talent seseorang. Even kalau talent macam mana pun kan, bakat ataupun genius seseorang, anak tu kalau tak ada kembangan yang kukuh, dia tak boleh nak pergi jauh unless dibantu. Dia orang menulis hadis dekat Basrah kan. Lepas tu tiba-tiba dia orang dapati Imam Al-Bukhari tak datang kelas, tak datang majlis lah, kat rumah. Apa jadi? Safe. Dia orang mendapati Bukhari. So rupa-rupanya bila tanya-tanya, rupa-rupanya Imam Al-Bukhari dah tak ada duit nak hidup lagi, nak survive, sampai dia terpaksa jual. Imam Bukhari belajar sampai tak ada baju nak pergi majlis. Bayangkan. Bukan setakat tak ada makan. So nampak tak? Pakai hadiah tu tak nampak. So benda ni satu benda yang bagi saya personally satu benda yang sah. Saya suka dengar sih. Ustaz punya tak clear. Lepas tu Akhir Zakwan punya speaker
Mute jap. Nak mute. Telefon tadi saya letak kat stand. Saya sesak pegang telefon cakap macam mic. Tadi earphone ke tak? Yang tadi yang Imam Bukhari apa nama tu? Imam Bukhari sampai tak datang kelas sebab tak ada pakaian. Sebab tak ada pakaian. So banyaklah benda. Saya rasa macam mana imam-imam terdahulu rasa kan ada banyak riwayat-riwayat yang sebut tentang kisah-kisah yang mesti ada kesusahan yang dia pernah hadap dulu yang dia tak ceritakan orang lain. Paling menderita lah. Anggaplah itu adalah satu orang kata norma bagi orang-orang yang belajar. Okay? Boleh sampai Kalau Ustaz nak berhenti di sini pun tak apa sebab kita belum masuk lagi mengenai manhaj Imam Al-Bukhari dalam susun Sahih Al-Bukhari. nanti kita akan ada dia orang yang makan tak banyak. Lepas tu kita tahulah dia orang makan, dia ni makan tak banyak sebab duit pun orang kata simpan untuk belajar kan. Dan karakter dia ni adalah karakter yang sangat wow lah. Boleh katakan wow lah. Jarang kita dengar ulama yang hebat-hebat ni kan, tapi terus dia jadi imam. Itulah biasanya kita lah kan. Nampak dia belajar ni belajar agama kan. Jadi imam lah, kau lah jadi imam. Takkan aku jadi imam, aku ni belajar imam. Okay? Dia jadi imam solat Zuhur waktu tu. Dan dia punya ibadah, dia kata cuba tengok dekat belakang baju aku ni ada apa kan. So orang pun angkat baju Al-Bukhari dan orang dapati bahawa ada orang ramai tanyalah, kenapa kau tak berhenti kan? Kenapa kau tak berhenti solat? Sedangkan kau dalam kesakitan kan. Bukhari kata sesungguhnya rajin ibadah dan dia juga punya seorang yang khusyuk dalam ibadah. Nak menunjukkan kat sini kita boleh relate kan lah. Apa yang dicapai lah, dia gifted kan. Dia gifted tu kita lain nafikan lah. Tapi dia pun macam kita juga. Dia pun menempuh apa yang penuntuk-penuntuk ilmu semua tempuh. Next story is it will be the last. Sebelum kita stop lah, kita bagi sesi. Kemudian pula ikut macam kita ni lah. Kita macam berapa jam 8 jam 8 jam, 7 jam kan. Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari lah. So bila Al-Waraq terjaga, dia tanyalah, kenapa tak kejut aku? Kenapa engkau susah? Bayang tak? Baring terlentang dan yang proper. Al-Bukhari sendiri seorang yang menjaga benda tu. At least duduk, orang kata bersila kan, kemudian menulis keadaan yang bertanya tu. Bahasa mudahnya, kau ni tak pernah buat something orang kata membabi buta lah. Mesti ada ilmu ataupun mesti didasari, dan sesungguhnya kita telah berada di satu wilayah yang orang kata macam mana Al-Bukhari kata dalam keadaan segar untuk aku bergerak. Boleh faham tak maksudnya apa? Maksudnya dia sambil dia tak boleh bayang tak? So dia baring, dia multitasking tak? Dia multitask ke macam mana? Sebelum nak lakukan perjalanan kita tidur lah kan. Tapi dia tak tidur. Dia kata instead of tidur, dia just baring dan tak tidur. Itulah sedikit yang kita boleh ambil. Saya cakap tadi last tadi Imam Bukhari ni dia bukanlah jenis semata-mata. So dia juga orang yang kan. So Al-Bukhari menunjukkan bahawa even dia dah dikurniakan dengan anugerah hafalan dan juga ingatan yang kuat, dia juga buktikan bahawa even orang, tapi dia tak dapat datang sebab dia kena pergi hospital. Tersilap jaga nenek dia kot. Wallahualam lah. So dia minta maaf banyak-banyak dekat Ustaz. Tapi dia minta maaf. So malam ni memang terpecah dua lah. Adam setu sikit, Ustaz Adin setu sikit dan Hias Gamun setu sikit. So sekarang kita akan kembali kalau di universiti ada subjek Manahij Al-Muhaddithin. Benda ni tak ramai lah untuk sentuh. So kita minta yang paling sahih apa semua. So dijemputlah Ustaz Adam untuk kongsi sikit insyaAllah. Waraq bin Rahawai, seorang tokoh hadis yang agung, tokoh fiqah yang agung, sahabat cadangkan kepada Imam Al-Bukhari. Imam Isa bin Rahawai kata, "Lau jama'atum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akhadtu fi jam'il jami' as-sahih." Lalu aku pun start
my project saya untuk kumpul billahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu nama panjang, dan ada nama lagi panjang lagi diriwayatkan. Itu nama panjang bagi Sahih Bukhari. Dan di tangan dia ada kipas. Macam kipas lah kan, kipas sate kan. Okay, dia kipas, Rasulullah depan dia kipas Rasulullah SAW. Zaman dia kata, pakar-pakar tak Olimpik semua cerita, anta tadhubbu anhu al-kadhib. So maksudnya kata, fahuwa alladhi hamalani ala ikhraj al-jami' as-sahih. Inilah antara yang menguatkan lagi aku punya insting, aku punya azam untuk menulis Sahih Bukhari, membantah fahaman Murji'ah yang memisahkan iman dengan amal. Kalau kita belajar Usuluddin, kan, juga bid'ah Jahmiyah, ajaran-ajaran yang menafikan sifat-sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, ajaran Syiah dan lain-lain, hudud, takzir dan sebagainya dalam bab pemakanan, minuman, pertanian, tanaman, jaga tanaman, ihya al-mawad dan sebagainya, bidang-bidang. Banyak tafsir-tafsir daripada salafus salih yang dibawa oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Untuk membantah Al-Murji'ah, dia tulis Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari. Dia kata, kan, itu Murji'ah lah. Kita ahli sunnah kata, no. Sejauh mana maksiat awak, serendah tu poin-poin yang membela akidah ahli sunnah. Dia kata, du'a'ukum imanukum, umurul iman, minal iman, ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. So, keistimewaan Sa'ad bin Mu'az, keistimewaan Abu Darda, keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana nama-nama ni dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Salih, Imam Bukhari mengisbatkan sifat bagi Allah, membantah takwil, membantah Jahmiyah. So, poin dia, kenapa Imam Bukhari tulis dia adalah untuk menegak ikhlas dan sunnah. Keikhlasan hati dan menuruti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah langkah kejayaan beliau. Kan dalam kitab aku Sahih Bukhari ni hadisan, satu hadis pun illa tasaltu, kecuali pasti aku akan mandi sunat dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan Al-Bukhari itu ada lebih 7,500 hadis. Agak-agak berapa rakaat Imam Bukhari solat sunat istikharah. Banyak kali dia doa, banyak kali dia minta hidayah dan petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Setiap satu hadis, itulah rakaat Imam Bukhari, doa kepada Allah, minta betul-betul berada di hadapan Allah, minta hidayah dan petunjuk dari Allah. Ya Allah, depan Allah ni semua orang akan tanya, okey, kau buat ni apa alasan kau? Kan? Lalu Al-Bukhari kata, ya Allah, ini sanad dia yang aku tulis dalam kitab aku. Seperti mana Ustaz Adin kata tadi, dia bukan orang pandai je. Tak, no. Dia adalah orang yang pandai dan orang yang ahli ibadah, yang rajin beribadah kepada Allah. So dia ada, kitab Sahih Bukhari ni adalah di Masjidil Haram. Wa ma adkhaltu fihi hadithan illa wa tayaqqara kepada Allah. Setiap satu hadis yang beliau masukkan di dalam Sahih Al-Bukhari, saya revise kitab saya sebanyak 3 kali sebelum saya kata okey, rasmi siap. 3 kali punya saya makan, tuan-tuan dan puan-puan. Itu pun orang dah rasa sakit dah. Betul, tanya pelajar PhD, tanya pelajar master, itu pun dah rasa sakit. Kan? Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di Yaman, di Syam, di Mesir, di Bilad Mawara'an Nahar, Transylvania, di Merai, di Kaukaz, dia kata juga, sannaftu kitabi Jami' as-Sahih, aku tulis kitab aku 100,000 hadis. So tuan-tuan dan puan-puan, dalam Sahih Bukhari ada lebih 7,500 hadis. Lebih kurang 8,000 hadis. 8,000 hadis. Betul tak? Kan dah habis PMR. Itu kita ukur umur Al-Bukhari rahimahullah buat Sahih Bukhari daripada baby sampai form 4. Cak kesahihan hadis, dia ada kesahihan yang taraf tinggi, ada taraf rendah sikit, ada taraf itu juga dengan hadis. Ada hadis yang grade A. Macam markah kita lah, ada A+, ada A biasa, ada A-, ada B+. So Al-Bukhari beliau bawakan, beliau bukan sahaja tulis hadis kemudian masukkan dalam kitab kosong sahaja, hadis sahaja. Tak. Tapi beliau juga, Al-Bukhari rahimahullah, dia menghimpunkan antara kemahiran dia dalam menapis kesahihan hadis. Ma'rifatu sihhat al-hadis nisf al-ulum wa ma'rifatu ma'nah nisfun akhar. Mengetahui status kesahihan hadis, kata Syafi'i rahimahullah, ayya ahlul hadis antumul sayadilah. Kalian adalah pharmacist. Kalian adalah orang yang pakai ubat. One nation ambil berapa liter, ambil berapa kali sehari. Itu kerja doktor. Begitu juga ahli hadis. Ahli hadis dia secara umumnya ahli hadis ni dia kata A+, terlalu cemerlang. Begitu juga dengan kemahiran beliau terhadap makna hadis. Matan dia dulu. Dia dah semak matan dia dulu. Dia dah semak sama ada matan ni
perkataan-perkataan hadis ni layak atau tidak menjadi sahih. Imam mazhab ni semua kan, imam mazhab mutaakhirin pakat claim Bukhari mazhab Hanbali kan. Abu Ya'la meletakkan nama Al-Bukhari sebagai salah seorang tokoh Hanabilah dalam tabaqat Al-Hanabilah oleh bin Abi Ya'la. Di dalam syarah dia ke atas Sahih Bukhari, dia kata dalam sautiyat dia terhadap makna-makna hadis, terhadap dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Al-Bukhari rahimahullah bukan setakat sahih sanad, bab kewajiban mencintai Al-Ansar, bab iman itu daripada iman, bab oleh para ulama zaman berzaman. Ada lebih kurang 500 kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari. 500 kitab yang Al-Aini dalam Umdatul Qari dan lain-lain. Dan berterusan sampai sekarang. So, manhaj Al-Bukhari rahimahullah saya dapat simpulkan secara majority, secara kebanyakannya. Dalam 85% to 90%. Okay? Dan kita panggil ilmu sina'ah. Manakala Al-Bukhari rahimahullah dia nak sampaikan something dalam kitab dia, menerusi dia punya topik-topik atas hadis tu. Topik Abu Zaid lupa je, Allahumma salli ala Muhammad. Abu Zaid Al-Marwazi, dia daripada Rai, daripada kota Meru. Abu Zaid Al-Marwazi, tadrus kita ni. Sampai bila kau ni nak belajar fiqh je? Sampai bila kau nak belajar kitab Imam Syafi'i je, belajar fiqh je, tu maksud dia, bukannya Rasulullah condemn Imam Syafi'i. Ismail Al-Bukhari, belajar kitab ni. Ini kitab aku. Masya-Allah. Hada min bulan 2 punya Simon copy paste, Simon Rider, bukan macam tu perangai dia. Memang kalau kita bayang Bukhari ni takat kita agak tunjuk macam tu. Tak tunjuk peribadi macam tu. Tak tunjuk keilmuan. Dalam erti kata yang baik. Tak memanfaatkan orang dengan menzahir mengenai penyusunan Al-Imam Al-Bukhari, sahih beliau. Maknanya kita harap yang mana-mana yang sama-sama dengar malam ni kita tahulah. S-Guy ada lagi tak? Sebab dia cakap dia nak keluar awal, tapi kalau dia ada lagi tu harapnya. Okay. Nasi dah habis makan ya. Right. So terawang-awang still macam blur ke apa kan. So basically what I've said just now tadi adalah hukum nikah bawah umur hanya for the past 250 years barulah dia macam menjadi satu isu. And yang ketiga, I've also talk about kritik juga lah untuk kita tahu kan, ialah orang kata hypocrisy of the Western world, kata child marriage ni oppressive, abusive, tak ada consent, tak ada ni, tak ada tu sebagainya. So pun cumanya diorang tak nak ada commitment je terhadap orang kata children tu. So free and asalkan ada consent, so anything goes. Faham tak? So macam there are several things yang kita buat status ni tahun 2020 lah, tahun lepas kan. And kalau kita tengok dari sudut media pun, kita tak payah tengok media lah, kita pergi kat highway pun kita tengok advertisement boards and whatever kat TV, iklan kat TV, tak tahulah ada orang tengok TV lagi kan. Juga and child fashion shows ni, and itulah tengok ada setengah kanak-kanak orang kata pakai pakaian tak appropriate. Relationship to another level untuk marriage, untuk ada commitment. So diorang macam tiba-tiba West for quite some time kan. So kita nampak lah parents dia okay je kalau anak keluar on the issue of safe sex kan. So ataupun sex education lah, nak sembang benda ni pun panjang. So ni pun satu orang kata hypocrisy of the Western world when it comes to sacrificing a career whatever semua tu kan, which is by the way benda ni panjang lah nak bincang. You don't have a problem with sexual relationship among minors, it's just that when they want to have a commitment, that's when you have a problem. Okay, terima kasih Sky. Itulah konklusi yang menarik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang dengar clear bagi 100 bagi 100. Okay. Ramai bagi 100. Okay. InsyaAllah boleh. Okay, insyaAllah. Mana yang kita, orang kata kesungguhan dia dalam orang kata belajar macam sekali lah. Tak, dia bukan sekali Al-Imam Al-Bukhari ialah dia seorang yang berjiwa lembut dan dia tak suka marah-marah.
So ni sedang menulis hadis, budak tu berlari-lari dekat depan Al-Bukhari sampai dia tersepak. So Al-Bukhari macam tersentak tau. Nampak dakwat dah melejak dekat lantai kan. Lepas tu Al-Bukhari tanya dia. Lepas tu Al-Bukhari datang dekat budak tu dan pegang bahu dia. Pergilah, dia kata kan. Sesungguhnya engkau telah merdeka. Dia kata kan, aku reda kepada dia. Maksudnya Al-Bukhari nak kata bila budak tu dah dibebaskan, tak adalah kata Al-Bukhari nak marah-marah lagi lah. Kalau budak tu still mungkin lah. Pergilah. Boleh kata Kau sayang kat dia, pergilah. Macam tu lah. So Al-Bukhari punya level, dia tak nak dia tak nak marah sampai bebaskan hamba. So punyalah Al-Bukhari ni tahap sabar dia macam tu, tahap besar. Dan kita bercakap dengan orang yang rendah pada kita, hamba ataupun orang gaji ataupun pembantu kita kan. Yang sebagai seorang yang berjiwa besar ataupun sebagai seorang orang yang besar, patutnya kita lebih memahami kan. Tak jumpa lagi dekat, susah nak jumpa lah orang lain buat macam dia. Ialah Al-Bukhari ni benda tu salah, dia terbuat salah dekat orang, dia akan jumpa orang tu dan dia kata aku minta halal pada engkau buat tu. Padahal Al-Bukhari bukanlah buat dosa pun. Cuma bagi dia benda tu macam aku rasa macam dah melebih dah benda ni. Antaranya yang Al-Bukhari nampak Abu Ma'syar geleng-geleng kepala. Kepala dia tergeleng-geleng, mungkin reaction dia ketika baca ada lah. Orang kata setiap orang ni dia ada macam. Lepas tu Al-Bukhari terdetik rasa dia dalam hati dia yang dia dah buat benda dan dia kata, wahai Abu Ma'syar, jadikanlah aku sebagai orang yang halal. Abu Ma'syar macam gitu kan. Dah kenapa kan? Bahasa mudah je lah. Ke atas perbuatan aku tu lah. Dan Abu Ma'syar pun menghalalkan. Ada lagi punya makan minum je kan. Kita punya tabiat kan. Al-Bukhari minta halal terhadap kesalahan yang kadang-kadang benda tu tak salah pun. Tapi benda tu boleh buatkan dia sangkut kat akhirat nanti, dia akan cuba minta halal, minta maaf. So benda ni benda yang sangat besar. Dan dia punya humble tu, dia minta uzur pribadi tu sendiri kan. And then Al-Bukhari juga dia pernah cerita tentang, ni dah masuk set lain lah, dia menghafal hadis dengan cara mengamalkan hadis tu. Kadang-kadang benda tu bukan benda yang disuka pun, tapi disebabkan ada hadis dia buat. And ini memang kat hadis ni maksudnya bila seorang tu riwayatkan hadis, dia akan amalkan hadis yang diriwayatkan. Common semua ulama hadis, orang kata at least zakat hadis yang dikena tunaikan ialah dengan mengamalkan hadis tu. So memanah tu, dia pun train memanah sampai dia jadi expert. Punyalah genius Al-Bukhari ni. Memanah pun dia orang kata apa? Stand still tau. Memanah dengan berkuda. Tahu kan yang handal. So dia kata disebabkan ada hadis tu, dia try another skill. So maksudnya kat sini even seorang sekolah ending lah. Dengar lagi Asif? Dengar. Alhamdulillah jelas. Okay. Sahabat-sahabat yang belajar agama, memang kita jealous dengan sikap Al-Bukhari yang satu ni lah. Which is dia sangat berhati-hati bila bercakap pasal orang lain. Ada pendahulu kita yang dah sampai tahap macam ni kan. So benda tu macam satu benda yang sangat pun. Sudut belajar pun kalah, sudut ilmu kalah, hafalan of course kalah. Lepas tu dari sudut peribadi dia pun kita kalah kan. Para perawi hadis dia sangat berhati-hati sampai dia pernah kata dia tak nak, dia berharap bahawa bila kata memfitnah betul lagi kan. Sebab tu lah Al-Bukhari ni selalu minta uzur. Sebab dia takut benda tu akan backfire dia. Sebab dia paling Al-Bukhari kritik perawi kan. Al-Bukhari tak pernah kritik perawi dengan kritikan yang sederhana macam tu. Kadang-kadang dia kata macam sakata anhu, dia kata fihi nazar. Perawi ni sampai jarah ataupun pernah kritik perawi ni sampai level dajjal pun ada kan. So Al-Bukhari tak macam tu. Al-Bukhari ni orang yang dia jiwa lembut macam tu lah. Even dalam kritik perawi, Al-Bukhari ni macam apa, lembut. Even dalam penulisan dia pun dia ni lembut. So benda ni benda yang kita boleh insaf lah. Benda yang kita I think sampai situ lah konsien saya. Okay, terima kasih. Allahu a'lam bishawab.
Terima kasih Ustaz Adin atas perkongsian. Akan ingat macam recurve archery yang dalam Olimpik tu kan. Okay. Benda kita kena tanbih kat sini, benda yang warna kuning tengah tu, bullseye tu. Tapi kalau tradisional, ni tak masuk ospek Kalau tradisional, cuma kita busuh dengan anak badan dengan busuh tu. Nak dapat bullseye tu, bapak payah. Bapak mungkin kalau yang ada imagine lah. Jangan imagine Imam Al-Bukhari ni cara memanah macam modern archery sekarang, tak. Tak guna kata apa? Tak guna target besar, guna bola kecil tapi jarak dekat. Tapi walaupun jarak dekat tu, bola kecil tu nak bagi kena di Eastern archery kan. Dia dah anggap traditional archery macam agama, macam ritual, sebab faktor kita punya mental. Macam horseback archery lah. Kalau tiba-tiba kuda buat perangai, dia orang yang memanah. Terima kasih Ustaz Roman. Itulah, nak panah hati orang pun selalu tersasar. So kita teruskan. Kita nak masuk sesi. Kena bagi soalan pada saudara ke? Ataupun tanya straight ke macam mana? Ni dulu kita dah buka kepada mana-mana yang nak bertanya secara lisan. So dia boleh buka dia punya mic and then dia request jadi speaker. Ambilkan. Okay, semalam saya mendapat tahu yang pasal hadis yang saya telah baca dari sisi agama, sisi sains. So bagaimana saudara terangkan yang hadis tu memang sahih? So terima kasih, itu je. Dah boleh dah? Okay guys, sila. Ada dia tak buka mic. Sekejap. Dia rasa tak apa. Sekejap Belum tak ada. Adam dia terkeluar, lepas tu Ustaz Adi pun terkeluar kak. Sorry, soalan tadi tu basically nak tanya hadis tu sahih ke tak ke? Ke macam mana? Atau hadis tu memang sahih ke apa, saintifik rujukan yang memang ada. Cuma nak tahu pasal hadis tu dan beberapa hadis lain, tapi kita fokus pada benda Kan dia kata salah satu kepak dia tu is penawar, satu lagi lah penyakit kan. So dia memang satu kajian yang masih dijalankan lah. Okay. So tu yang pertama. But the general approach naik hadis. So instead of kalau ada lalat hinggap pada bekas air tu, kita ada banyak dynamics in play kat sini. But basically saya itulah wallahu alam. Is it a syubhah ke macam mana? An-Nasai adalah sunan, Abu Daud adalah sunan dan lain-lain. Menerusi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sanad dia, dan sanad dia sahih alhamdulillah, dan diriwayatkan beberapa jalur lah oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebenarnya apabila kita menganggap secara zahir sahaja, maksudnya lalat ni haiwan perosak, so sejarah-sejarah perubatan tidak pelik kalau bagi seorang yang mempelajari perubatan tu dia mendapati perubatan orang asli mana tak, kan, dia nampak orang tu mengambil najis unta daripada satu sudut. Perubatan tradisional dia banyak menggunakan nama-nama tertentu yang function melawan bakteria yang lain, yang merancakkan bakteria-bakteria dalam badan untuk melawan bakteria. Macam yang saya pernah baca dulu, najis bayi contoh kan. Orang tengok najis bayi ni nak kaji dulu, tak nak membaca mengkaji lebih. So maksudnya saya tak faham dari sudut mana dia boleh jadi masalah pun sebenarnya, melainkan daripada orang awam. Daripada sudut hadis ini kita katakan sahih, sanadnya rijalnya fiqah, dipercayai. Alhamdulillah, nature of bacteria yang baharu yang kita tak sangka pun ada dalam mana-mana benda yang kita rasa kotor zahir luaran yang boleh dimanfaat. Okay. So ada lagi tak yang nak tanya secara lisan sebelum kita terus? Ada orang minta boleh cerita tak tentang fitnah khalq?
Ustaz Adin mana Ustaz Adin? Tak, tengah invite dia tapi tak tahu dia Ustaz Adin pergi mana. 6 ke berapa 7 ke 12 kilometer orang berhimpun ramai nak sambut dia. Boleh bayangkan tak? Orang berbelah-belah kilometer. Wahai Imam Bukhari, apa pendapat kau tentang bacaan saya terhadap Al-Quranul Karim? Suara saya ni, baca Quran ni, makhluk ke tak makhluk? Kalau yang dimaksudkan tu adalah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi itu bukan makhluk, itu kalam Allah. Itu kalam Allah dan bukan makhluk. Ya, itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala dan itu bukan makhluk lah, kan? Tapi kalau yang dimaksudkan tu suara saya, so orang ni datang kepada Imam Bukhari tanya, apakah maksud perkataan, apakah status bacaan Quran seorang makhluk? Allah bil Quran. Makhlukun huwa am ghairu makhluk? Hey, pemuda, Al-Quran itu kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Kan? Bukan makhluk. Wa af'alul ibadi makhluqatun. Kan al-ma'mun billah, al-wathiq, al-mu'tasim, kalangan daripada Khalifah Bani Abbasiyah yang terdahulu. Itu jelas Quran bukan makhluk. Dan suara saya ni makhluk. Itu perkataan Imam Bukhari. Lalu orang pun kata, wah, Al-Quran ni makhluk. Sebab kita baca Quran, so suara kita ni makhluk lah. Dia kata macam tu. Kan? Sedangkan Imam Bukhari kata, no, kalian tanya mana satu ni. Macam tu, orang-orang yang dengki ni sebar fitnah ke kawan-kawan dia yang sama hebat, kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni, dia seperti mana seseorang tu membaca Qul Huwallahu Ahad. Bayangkan, bincang pasal ilal, topik paling susah, seperti mana dia membaca Qul Huwallahu Ahad. Lancar nak mampu. Bukhari berpendapat dengan pendapat Mu'tazilah. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli pun kurang asam betul kan. Dia paling sensitif kalau apa tu, seluruh Khurasan, dekat Tibaristan, dekat Basra, dekat Kufa, dekat semua. Kononnya berpendapat dengan pendapat Mu'tazilah. Konon. Padahal orang yang tak nak faham apa Bukhari kata. Bukhari kata jelas kot. Bukhari kata Quran kalamullah, bukan makhluk. So, tak sampai 24 jam semua dah tersebar dah berita-berita tu. Imam Al-Bukhari diboykot di kotanya sendiri. Bukhari kafir. Bukhari mubtadi', ahli bid'ah. Bukhari sesat. Kerana waktu tu pun ahli sunnah baru stabil daripada fitnah khalqul Quran. Baru stabil. Baru nak, alhamdulillah, pemerintah tak terpedaya dengan Mu'tazilah lagi. So, ghirah mereka. Kerana mereka punya sensitiviti kepada agama. Semoga Allah merahmati dan mengampuni mereka. Cuma semua lari, pergi. Kecuali seorang dua je. Antaranya ialah Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal dan sebagainya. So hanya tinggal 2-3 orang je yang duduk majlis. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan apa punya malam. Kerana orang memang termakan dengan rumus yang tersebar. Tidak doakan celaka laknat kepada orang-orang yang memfitnah kau, doa kau benda-benda yang kau tak buat pun. Lalu apa Imam kata Imam Al-Bukhari rahimahullah di telaga baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak imam jawab dengan firman Allah Taala dalam surah Fatir, dan tidak akan kembali rancangan-rancangan mekar tipu daya jahat. Kau dah sesat, tauliah ditarik, kami tak boleh terima kau sesat. Ulama-ulama semua dah fatwa kau ni ahli bid'ah. Ulama semua tahu Rasulullah kata dosa. Rasulullah kata dosa. Dan beliau meninggal di situ dalam keadaan dipinggirkan, diboykot, pelarian, tak ada orang langsung. Yang tak ada orang ramai menguruskan jenazah beliau, hanya 2, kan? Tapi menjadi hari yang amat sadis, amat sedih bagi Al-Bukhari rahimahullah. Masya-Allah. Memang betul-betul mendalamlah cerita ni. Ustaz Adin ada nak tambah ke bagaimana? So macam yang Ustaz Adam dah sebut tadi, memang kisah bumi sendiri kan, kebanggaan Bukhara, kebanggaan negeri mana yang korang dah belajar jauh contoh kan. Lepas tu tiba-tiba korang difitnah lah bagi Imam Bukhari sendiri. Even dia macam sabar kan, memang dia seorang yang sabar, tapi benda tu sebenarnya put negeri lain macam tu lah. Dan kat situ sebenarnya ada kaum kerabat dia lah, ada family campaign kan contoh kan. Kau ni dah buat je sesat apa kan. Sebab memang waktu tu Mu'tazilah memang kita kena ambil satu pelajaran, which is bila kita dah berjaya kan, tak kisahlah bila korang dah ada nama, sunatullah lah, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Baik macam mana pun dekat bandar tu,
malam-malam dia dipenuhi dengan munajat kan. Sebab dia dah tak boleh mengajar, tak boleh nak pergi mana-mana. Korang bayangkan kalau korang keluar, biasa kena back supaya dikata, ya Allah, sungguhnya dunia ni dah sempit. Bagi dia lah, dia kata kan, dunia ni dah sempit dan aku rasa aku dah tak mampu lagi. Maka ambillah aku di yang Al-Bukhari dah tak ada. Sampai ada seorang ulama nama dia Adam Tawawi. Aku sedang menunggu Muhammad bin Ismail. Lepas tu bila dia terjaga, dia pun bagi tahu orang yang mimpi dia tu, rupanya Al-Bukhari tu ada petanda contribution dia, and dia meninggal dalam keadaan malam raya kan. So macam Ustaz dan sekalian, lebih kurang dalam 62 tahun lah beliau hidup, dan diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, rupanya dia dapat silap. And penguasa-penguasa yang Ustaz Adam situ tadi, macam apa, Zuhli yang ketua Bukhara tu kena siasat tau. Macam dia kena, orang kata, kena curse lah. Semua yang berpakat yang nak jatuhkan Bukhari menimpa ataupun ditimpa dengan something yang buruk lah, disebabkan perbuatan dia tu. 11. Dan kita listener masih lagi di atas 1000. Dah banyak kongsi kan. So kalau kita nak start sekarang, kita stop. Kalau nak sambung lagi, bagi peace boleh. Kalau nak sambung lagi, saya jawab ni. Ada yang potong separuh-separuh. Peranan saya segar tak nak jawab, tapi kita KIV lah soalan ni. Ampun. Dia mainly fungsi dia lebih kepada, orang kata, backup lah kan. Ni peranan wanita lah secara umumnya. Jangan juga lah sebenarnya kalau nak huraikan kan. I personally don't intend to cakap malam ni. Lain lah kalau Ustaz Adin atau Betul. Untuk Ustaz Adin, ada orang tanya, kau sadar nak cakap pasal peperangan tadi, pasal perempuan, peranan perempuan dalam perkara tersebut. Bahkan beliau bersama dengan bersama kepada umat Islam. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak boleh seorang mukmin itu, orang Taala kata, akan tetapi hendaklah ada kekal dalam kalangan manusia, dalam kalangan orang mukmin yang mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk umat. So Aisyah radhiyallahu anha, seperti mana kita tahu, bagi beliau radhiyallahu anha ialah ulama dalam seperti mana yang dikatakan oleh Ustaz Adin tadi. Maksudnya pemerintah mula tahu bahawa ianya ta'ala, dan kitab-kitab Al-Bukhari rahimahullah dalam akidah di revise, dicetak, dibacakan dan disebarkan. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan, meneruskan legasi ilmu, mengkritik soalan-soalan beliau kepada Imam Bukhari rahimahullah. Sa'altu Muhammadan, dan Muhammad itu Al-Bukhari. Dan At-Tirmidzi rahimahullah dimuliakan, dan beliau menggunakan medium itu, penulis biografi dan sejarah Al-Bukhari, antara Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala, Al-Mizzi dan At-Tahdzib, merimpulkan riwayat-riwayat yang membersihkan balik dan menyatakan hakikat tentang Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Nabi ni, dia apa ciri fizikal Nabi yang diriwayatkan dalam Syama'il? Tak apalah, Ustaz Adam je lah sambung. Tak ada nak jawab Kalau ada sila. Tentang perut Rasulullah SAW. Rasulullah SAW perutnya rata. Syama'il wal fadail wal manaqib tidak ada. Yang dinyatakan ialah sama rata antara dada dengan malam. Okey, Rasanya setakat tu kot kita punya sesi perkongsian space malam ni. Kejap, ada soalan yang penting yang kita kena. Itu soalan pasal perut pula ditanya kan. Aduh. Tak berasa. So apa tu? Apa soalan akhir tu? Adakah 100% hadis sahih? Yang mana yang kita kata 100%? Sahih yang pertama. Maksudnya sahih yang boleh diamalkan. Kena perfect. Memang muttasil, memang tidak ada sebarang kecacatan, tidak ada sebarang keraguan pada adalah ulama hadis dan guru kepada guru-guru kami. Beliau adalah pensyarah di UIA. Dalam 1% je benda-benda macam tu. 99.9% dikritik dari sudut terlalu teknikal, terlalu terperinci. Sampai kata kalau kita tahu pun masalah dia, kita akan kata tahu masalahnya pun kalau macam zan dan ketereran dalam ilmu hadis, sanad dan ilal macam Imam Abul Hasan Ad-Daraqutni rahimahullah.
wa im'an an-nazar macam mereka. So no problem, tak ada masalah, kita boleh kritik dengan kritikan yang ilmiah. Tapi kita nak capai, sebab Bukhari kata, aku masukkan dalam kitab sahih ni hadis-hadis yang ini A minus. A minus ni maksudnya A masih A tak? Tapi macam tu lah. Bukhari ada sanad yang lagi baik, ni A yang kau bawa dalam sahih ni A minus. Di sisi Daruqutni M tu tak kisahlah bayar berapa kertas RM50 kita semak balik, aku tak puas hati. Slip aku ni kenapa? Aku dah B ataupun B minus macam tu. Faham tak? Tak pernah apa tu Daruqutni kata ini palsu ni, ini dhaif berat ni. Tak ada, tak pernah. Cuma ada Daruqutni yang menyeluruh yang apa tu bertujuan naqd, mengkritik. Okey, ada certain kunut, itu ilmu fiqh. Kita kena faham ilmu hadis, dia punya nature tabiat pun macam tu. Faham? Dia memilih pendapat ulama-ulama nuqad mutaqaddimin, antaranya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Bakrah fi iddati ahadith. Ahaduhuma hafiz salatil kusuf wa fi nabni hadha sayyid daripada Abi Bakrah. Illa anil Ahnaf, kecuali daripada Al-Ahnaf, Al-Ahnaf bin Qais. Dia ada khilaf sama ada Ahnaf bin Qais atau Ahnaf bin Abdullah. Okay? So, dalam sahih kau ni, munqati' ni, terputus adalah petanda kedhaifan, kata Bukhari. Bukhari kepadimin juga pendapat Ali bin Al-Madini, Ishaq bin Rahawai yang menjadi rakan-rakan yang sama taraf dengan Abu Hatim Abu Zur'ah yang mengatakan ada. So even kita nak kata hujah apa tu Daruqutni pun teknikal dalam kalangan ahli hadis, perbahasan sanad yang amat teknikal, yang amat mendalam, yang tidak memberi qadhihah, yang ghairu qadhihah, yang qala Rasulullah. Sedangkan Mus'ab tabi'in ni anak sahabat yang ataupun pelajar sahabat Rasulullah yang tidak pernah kepada Al-Bukhari. Lalu kita kata, wahai Daruqutni, sebenarnya ada jalur lain yang diriwayatkan oleh Al-Ismaili dalam Mustakhrajat, diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbihani di dalam Hilyatul Awliya. So, Al-Bukhari bawa sanad yang terputus dalam sahih. Effort yang tinggi dalam pembelajaran hadis bila baca Sahih Bukhari. Dia nak cari. So, Al-Bukhari rahimahullah ni dia ada seni yang tersendirilah. Dan kritikan Ad-Daruqutni. Wow. Macam touch it. Orang kata dalam lapangan ilmu hadis ni antara imam-imam hadis, and ilmu hadis ni dia macam ilmu fiqh juga. Okay, dalam ilmu hadis tashih, orang kata macam mana ulama tashih ataupun tadhifkan hadis kan, macam mana ulama kritik hadis tu, apa dia punya syarat dia. So dia ada mazhab dia, which is ni mazhab ahli hadis. So ahli hadis dalam menyemak hadis, dalam mengkritik hadis, ilmu hadis ni berkembang tau. So disebabkan perkembangan ilmu hadis tu, makin lama mazhab kebelakangan, maksudnya bukan tahun ni tau, bukan zaman sekarang, zaman selepas salafus saleh, zaman mazhab ahli hadis tu sendiri, mazhab dalam macam mana ulama hadis ni semak. Sebab tu kalau bagi orang awam yang tiba-tiba nak kalau kita tak tahu benda ni, nanti kita macam orang kata terkejut beruk lah bila nampak ulama-ulama tu ni Ad-Daruqutni kritik Al-Bukhari ni, so kita boleh dah kritik Al-Bukhari kan. It's not that simple lah, dia bukan sesimpel itu. Dan nampak macam tak bersambung lah, ataupun mu'allaq lah kita panggil kan. So benda tu dah dijawab macam Ustaz Adam cakap dia kan. Ibn Hajar Al-Asqalani dah ni ada benda yang grand ni kan, kita baru jumpa, baru Google, baru baca, yang kita rasa macam okay, aku boleh fastest way untuk kita orang kata nak up kan. So semua tu dah dijawab sebenarnya. And macam Ustaz Adam cakap lah, kalau kita tak faham betul ni dah terjadi dalam orientalis lah, banyak orientalis yang datang and dia orang kata secara kasarnya, secara surface, nampak surface sebenarnya ada kecacatan. Kita kalau nak orang kata apa, nak deal dengan benda ni, kita kena tanya orang yang pada scholars ataupun pada ahli ni lah, so that nanti kita wow kan, and kita rasa kita boleh macam guna point it as a peluru. Yang daripada tweet Bang Khalid, kalau SGI nampak, SGI rasa nak respon tak pasal ni? Itu yang dia kata macam tu kan, itu adalah hujah sebagai anti hadis.
Kita kata balik kat dia, okeylah, Quran yang Saidina Osman tulis tu mana? Yang dipercayai. Barangkali yang dekat dengan zaman Uthman bin Affan. Saidina Uthman radhiyallahu anhu tulis ketika proses beliau kumpul jadi Mushaful Imam. Mushaf mana? Awak dia pun tak dapat bawa, tapi kenapa dia percaya Quran? Dia pun tak tahu nak jawab sebenarnya macam mana. Kan dah pernah dah debat dengan orang begitu sama. Kenapa begitu minimum kesalahan dan saqat dan kenapa? So pengkaji-pengkaji ni, okay, orientalis. Okey, tahu pakar-pakar yang boleh decide semua benda ni. Kan dengan mengumpul manuskrip, dengan tengok sendiri manuskrip, dengan membanding-bandingkan manuskrip. Nak guna hujah tu, Sahih Bukhari tak ada manuskrip, dan tak ada manuskrip asal tulisan Bukhari, kata tulisan Bukhari tu hilang. Kita kata no, daripada Al-Firabri, ada riwayat Ibn Sakan daripada Al-Bukhari, ada riwayat Al-Asili daripada Al-Bukhari, An-Nasafi daripada Al-Bukhari, diselesaikan oleh Al-Yunini, oleh Al-Hafiz Syarafuddin Ali bin Muhammad bin Abdullah Al-Yunini rahimahullah. Penjagaan baris, bukan penjagaan lafaz. Penjagaan baris sekarang ni yang orang bincang, penjagaan lafaz tu, kita sama-sama setuju sejak kurun ke ni betul ke kertas ni daripada Bukhari, riwayat daripada Bukhari? Tak ada berlaku, kecuali orang kan hadis Hisham bin Urwah daripada Urwah bin Zubair daripada bapa dia, kan, daripada Aisyah. Ada banyak lagi hadis lain yang menerusi sanad yang sama. Kajian teks kuno yang hanya keluar daripada orang yang tidak memahiri kajian teks kuno. Apapun kita kata, man takallama bi ghairi, dia mencapai 5,000 manuskrip sekarang yang dikumpulkan, dan kesemuanya sama. Takkanlah ini baru keluar 7. So ini semua hanya diteliti oleh orang yang memahiri makhlukat dan tadalla'a bi ilmi. Heavily influenced, heavily immersed in physical text rather than narrative. Tak sedar sebenarnya kita amalkan benda ni, tapi itulah kadang-kadang kita nafikan kan. Macam contoh dia kata kat dalam perenggan itu, dia kata macam mana COVID kan sekarang ni, let's just say tak ada COVID lah, macam mana kita tahu China ni wujud? So benda ni berbalik pada testimoni juga. Ada orang pernah bagi tahu application dia sama je, kita dapat ni testimoni. So kita dapat dengar khabar daripada satu wujud. Tu random guy nak banding dengan hadis tu memang tak boleh nak dibandingkan lah. Wallahualam. Yang sudi bersama-sama kita pada malam ni, dan semua asatizah yang berada kat bawah yang saya dah invite banyak kali tak naik-naik, dan juga kawan-kawan diri kita. Kenapa orang marah bila orang sentuh Al-Bukhari? Kenapa kita fikir ustaz-ustaz ni gaduh macam tak ada benda nak gaduh ke? Sebenarnya salah seorang penjaga agama ini, dan tanda kita nak jaga agama dengan kita punya kemampuan, kita nak jaga nama baik Al-Bukhari. Walaupun ini manusia kita pada malam ni, kalau jadi dan elok, walaupun 3 jam lebih akan diletakkan di Discord untuk diletakkan di Telegram beliau. Sama-sama kita manfaatkanlah sesi perkongsian kita pada malam ni. Kalau nak borak-borak lagi dengan panel hadir dengar sama malam ni, semoga bermanfaat pada semua dan Allah jaga niat kita.